Okey, Airin ada pandangan bagaimana untuk mengubah landscape ataupun cara pemikiran politik di Malaysia, iaitu mereka hanya bergerak berdasarkan populariti sesuatu isu, dan yang boleh kalau saya katakan istilah selebriti punya kalau kita berdasarkan kita ambil contoh apabila kita ingin kita ada sesuatu isu yang memerlukan perubahan dasar, sampai ke tahap kita terpaksa membawa naik satu selebriti PTPTN untuk membawa satu selebriti yang menyokong ke arah apa yang kita nak buat tu. Contohnya PTPTN, contohnya macam kita ambil perkara mudah lah. Contohnya kita katakan kita mahu dasar menghentikan import rokok, contohlah. Kalau kita just bercakap dalam keadaan suasana politik yang ada sekarang, kita bercakap bla 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 bla, tidak ada sambutan dari mana-mana pemimpin, baik daripada pemerintah ataupun lawan kepada pemerintah. Tetapi jikalau kita import contohnya Aaron Aziz ataupun kita ambil Jackie Chan contohnya, kita naik satu pentas kan, dia pun bercakap kita harus menghentikan rokok, barulah suasana Malaysia ni begini. Bagaimana pandangan saudara Airin untuk kita ubah mentaliti seperti ini? Bagaimana? Bagi saya rasa kadang-kadang macam isu macam tu kan, selebriti pun mungkin tak banyak tolong. The most important is follow up. Macam sudah bring up the issue kan, tak apa, kali ni tak dengar, buat pula. Macam himpunan hijau juga, 1-0 tak ada orang dengar, kali kedua datang pula, tak dengar lagi, tak ada action lagi. Kali ketiga sampai dia frust menungging. Jadi dia tu kena perlu bekerja keras dan sebagainya. Okay, terima kasih kepada Cik Airin. Kita tinjau jikalau ada lagi komen. Kita ada Alia Azmin dan Jit Binjai, like your link. Dia kata okay, terima kasih. Dan Omar Abdul Aziz kerana share link kita ni. Dan saya bacakan sepintas lalu apa yang ada memorandum OKU bangkit yang lepas. Yang pertamanya, pemantapan undang-undang sedia ada bagi menjamin kelangsungan hidup OKU, dan di bawah tajuk perkara 1 tersebut mempunyai beberapa pecahan, dan anda boleh melihat di luar sana, boleh melihat apa yang telah disampaikan, iaitu memorandum OKU bangkit tersebut di laman blog OAA Obama Amerika sengkang microsystem 06.blogspot.com. Dia ada letak memorandum yang telah disampaikan kumpulan-kumpulan saudara Faizal kepada Suhakam yang lepas. Baiklah, kita berikan masa, kita masih ada lebih kurang 20 minit lagi dalam temu bual kita di sini, dan kita berikan masa teruskan kepada saudara Faizal untuk mengulas memorandum yang telah disampaikan. Silakan. Okey, saya suka nak sebutkan, sebelum saya ada dua perkara yang saya nak sebutkan. Pertama sekali, apa yang saudara Adoka tanyakan kepada Airin tadi, dan keduanya saya nak menyebut apa yang dibaca oleh Adoka berkaitan dengan isu pertama di dalam memorandum, berkaitan dengan persoalan yang dibangkitkan. Sampai bila, apakah yang boleh kita buat untuk kita menggerakkan sistem politik kita ni supaya cakna kepada isu-isu rakyat. Itulah di bawah 11 perkara memorandum, antaranya saya menyebut untuk kita menuntut penyertaan, membuka penyertaan OKU ke dalam masyarakat. Bagaimana perkara ini boleh dicapai? Antaranya ialah media massa memainkan peranan yang secukupnya, yang sebaiknya. Kalau saudara Adoka buka berita pada masa-masa sekarang ni, apa pengisian di dalam berita? Contohnya, kita ambil yang utama, jam 8. Apa pengisian berita-berita TV1 baik, TV2 baik,
TV3 baik, bahkan yang saluran Astro, apakah pengisian berita dia? Maaf saya sebut, dia akan berkisar kepada politicking hampir 50 hingga 70%. Hanya berkaitan dengan sukan dan hiburan saja, perkara tersebut akan diminimumkan. Itu pun kadang-kadang diambil kesempatan. Jadi bila mana benda ini berleluasa, berterusan berlaku macam tu, kita tidak akan mampu membina masyarakat yang cakna kepada sistem sistem masyarakat sekeliling, keadaan-keadaan masyarakat sekeliling, termasuklah isu berkaitan dengan OKU. Jadi di dalam mendesak Malaysia yang baru pada masa akan datang, memang kita mengharapkan supaya media lebih bersifat membina rakyat, bukan memelihara golongan-golongan tertentu. Itu kita tak sebut belah mana, tapi itulah hakikat yang berlaku di Malaysia. Kita mahukan media massa, terutamanya media elektronik dan surat khabar semuanya, bersifat membina rakyat, bukan menjaga golongan-golongan tertentu. Jadi itulah sebagaimana contoh bila mana kita sebut, bila isu rakyat tidak diambil cakna, maka timbullah apa yang kita orang sebut di bawah isu yang pertama itu, pemantapan undang-undang berkaitan dengan OKU. Pemantapan undang-undang berkaitan dengan OKU ini, antara yang kita masukkan ialah kita mahukan pemerintah pada masa mendatang melihat untuk perlembagaan persekutuan itu dipinda, supaya misal kata di bawah perkara 8 tentang kesamarataan dan perkara 12 tentang pendidikan dimasukkan bahawa tiada diskriminasi yang boleh dilakukan kepada rakyat Malaysia, termasuklah tiada diskriminasi kerana bangsa, kerana agama, kerana tempat lahir, kerana negeri, kerana jantina, dan kita mahu ditambah kerana kecacatan. Sebab masalah diskriminasi ini berlaku semenjak wujudnya Malaysia sehinggalah ke hari ini, berkaitan dengan pada orang cacat. Perkara-perkara tersebut berterusan berlaku sehingga ke hari ini. Jadi orang akan tanya pada saya, pernah pun tanya, kalaulah perlembagaan persekutuan dipinda, adakah akan berubah? Paling kurang kita boleh ambil satu contoh kajian kes yang berlaku pada bulan Julai tahun 2011 itu. Seorang pelatih di dalam perguruan, nama dia Nur Fadilah binti Ahmad Saikid, telah mencabar bahawa penggantungan ataupun beliau telah tidak dibenarkan untuk mengikuti kursus Jacob di Ulu Langat sebab beliau mengandung 3 bulan pada waktu itu. Jadi di dalam membawa kes ni di mahkamah di Shah Alam pada bulan 7 tahun lepas, mahkamah mengatakan kerana perkara 8 mengatakan tiada diskriminasi terhadap jantina, maknanya lelaki dan perempuan hak dia adalah sama rata. Bila mana perempuan ini dia boleh mengandung, makanya layanan dia kita tak boleh diskriminasikan kerana dia itu mengandung. Jadi mengambil semangat atas perkara 8 perlembagaan persekutuan bersama dengan konvensyen berkaitan dengan tiada diskriminasi terhadap wanita ataupun kita sebut sebagai CEDAW, CEDAW. Makanya mahkamah telah mengatakan bahawa keputusan kerajaan untuk tidak membenarkan wanita mengandung mengikuti kursus perguruan adalah salah. Jadi itu kesan suatu kes landmark di dalam pendiskriminasian di Malaysia, dan kita mahukan perkara yang sama akan diberi ruang kepada OKU bila mana ada pendiskriminasian terhadap golongan OKU di Malaysia. Maksud Saudara Faizal itu ditambah words, kecacatan di dalam.